Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah melihat, Allah merhati. Bukan luar kita je, dalam. Apa kita cakap, Allah tahu. Yang kita tak cakap pun Allah tahu. Yang kita nak cakap pun kita tak cakap pun Allah tahu. Semua. Jadi tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itu, jangan cuba nak tipu Allah. Macam kita nak tipu orang kan. Kita suka tipu orang. Kita buat sesuatu supaya orang kata kita baguslah. Kita buat sesuatu supaya kita dikata orang suka memuliakan orang. Macam-macam kita nak tipu orang. Sebenarnya kita tak suka memuliakan dia, tak suka. Tapi kita buat-buat macam memuliakan dia. Ada tak buat-buat? Awak sebenarnya marah kat dia, tapi awak buat-buat tak marah, nak tunjuk baik. Itu semua Allah tahu kan? Orang tu tak tahu lah. Jadi seluruh dunia boleh cakap kita baik, tapi tak tentu yang mereka semua cakap baik tu betul-betul cakap kita baik. Jadi sebab dia tak tahu. Manusia tak tahu, melainkan Allah bagi tahu dia. Yang dia nampak tu tak betul. Sebab dia nampak ni dengan mata dia yang tak boleh menembusi dinding. Mata ni boleh menembusi dinding. Masa kita tengok dinding, belakang dinding nampak dekatnya. Letak ni tak nampak yang tu. Kita letak duit 50% tu kat situ, kat sini. Gunung besar depan pun tak nampak. Jadi mata pun terhad. Bukan je yang kalau ni jauh sangat tak nampak. Dekat pun nampak. Contoh kapal terbang kan, besar kan, dekat nampak besar. Boeing 777. Sekali dia take off, zoom, fly. Lama ni kecil hilang. Dia sebenarnya tak hilang, dia ada juga. Kita yang tak nampak. Jadi kita katakan patut tu dah tak ada lah. Bukan tak ada, dia ada. Itu baru kat dunia. Begitu juga matahari, kalau dia dekat horizon, dia nampak besar. Dia tengah naik. Mana naik atas, kecil lah. So shape, figures, all bertukar. Dan Allah does that supaya kita ada distance, perceptions of depth. Nama orang putih in vision science. So we have binocular vision, we have single vision. Doktor ni tak boleh explain ni kan. Doktor mata je boleh. Single vision and binocular vision is different. Kalau kita tengok satu mata and two mata lain. So seorang yang ada satu mata, he cannot drive aeroplane. Because he has no depth perception. We call it stereopsis. Kalau satu mata ada, ataupun one mata very clear, the other mata is amblyopia. Amblyopia means dia ada boleh nampak, but dia punya macula tu is defective. So no, they don't have binocular vision. When you don't have binocular vision,
kamu tak ada depth perception. When you don't have depth perception, you tak boleh judge distance. Dekat ke, then you langgar. If you drive a car, so for people who don't have depth perception, you cannot drive taxi, cannot drive bus, all public transport cannot be. You can't become the driver. You may driving your own car pun actually dangerous, but not so dangerous. If you kill yourself or hurt only 1 or 2%. But if you are a driver of a car, a driver of a plane, cannot. So actually, all these have to follow the test before you being qualified to become bus driver. But Malaysia don't do that. Siapa in Western countries very strict visual examination. Daripada zaman saya dulu lagi, saya kat Australia, they have all that test. Sekarang pun tak ada. So itu baru ni je, tak ada depth perception pun tak betul. Kalau mata satu rosak atau satu mata juling, people got juling, deviated eyes. Deviated eye ni dia one sana, one sini. They cannot join, so they don't have that perception. Orang juling atau macam jenis juling lah tu, bukan juling satu. Belajar buku sah. Lepas tu bila dapat juling susah pula nak repair. Kalau juling under 6 years or under bawah umur kecil-kecil boleh lah kalau operate. Tapi kalau dah tua dah tak payah. Because dia punya tu dah tak boleh improve lah, vision. Bila satu mata ke sana, satu mata ke sana, dia tak develop that vision. So we got amblyopia, they call it. Amblyopia eyes. Jadi manusia ni dia lemah, dia tak ada boleh nampak jauh tak boleh kan, terlalu dekat susah. Macam mana dia nak tahu yang benar? Boleh? Takkan tahu yang benar, tapi manusia ni tak mau mengaku dia tak tahu. Dia tak mau. Dia kata dia tahu. Macam Rasidi, mana nak mengaku dia tahu? Dia tak tahu. Hang tahu apa? Kalau orang cakap banyak sikit kat dia kan, hang tahu apa? Hang kangku dah baru, aku lama. Ada. Kan? Semua nak mengangkat dia. Dan suka dia angkat dia manusia ni. Suka dipuji. Sebenarnya pujian tu tak kena. Pujian hanya untuk Allah, sebab Allah yang maha tahu, maha baik. Kita tu tak baik, melainkan Allah buat kita baik. Kita tak tahu, melainkan Allah bagi tahu. Macam mana kita kena puji? Kita diberi, bukan kita yang punya. Allah yang punya. Tak? Jadi pujian, sebab itu kata pujian semua untuk Allah. Tapi kita tak. Pujian semua untuk saya. Atau untuk Allah dan juga saya. Jadi kerana suka dipuji, datanglah riak. Riak ni bila kita yakin saya boleh buat. Macam Rasidi, saya buat, saya boleh buat, saya boleh buat. Yes, I can do it. Yes. Dia tak cakap Allah izin saya boleh buat, tak ada. Ada orang cakap macam tu. Tak ada, sebab tak ada belajar. Macam mana nak cakap betul? Dia tak cakap InsyaAllah. Kalau itu yang baik sikit, tapi dia tak tahu apa makna InsyaAllah. Sebenarnya InsyaAllah maksudnya kalau Allah izin, I will do it. That should be the answer lah kan. That's how we should answer. Any people who are asking us to do any job, they say I will do it. No. Kita cakap macam ni, saya akan buat, nama riak lah. Bila dapat benda tu, I do it. Bila saya cakap I do it, I know it, saya buat tu, saya boleh buat, riak lah lama. Bertahun-tahun macam tu, mana tak riak lah. Macam Yazid, sangat riak kan? Orang kata dia lawa lah kan, orang kata dia bergaya.
Dia kerja kat Twin Tech, ada perempuan minat kat dia. Dia tak mau layan perempuan tu. Perempuan tu buat report sexual harassment. Yazid buat, Yazid pun tak tahu bila dia buat harassment. Jadi orang Twin Tech tu panggil dia. Ni ada komplain orang, you ada buat sexual apa, harassment lah. Sexual, bukan sexual assault. Assault ni memang dah buat kan. Ini dah tahu, kata Yazid tak ada. Macam itu punya. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, orang suka dipuji. Lawa. Kenapa kita pakai baju lawa hari raya? Supaya orang kata lah lawa. Tiap-tiap raya tukar baju. Untuk apa? Kadang sedondon pula. Warna coklat semua, warna biru semua. Anak beranak. Anak 4 tak apalah, anak 2. Anak 8. Tapi dia buat. Sebenarnya dia kata orang lawa. Semua kita buat untuk orang kata. Dan orang kata tu tak benar tuan. Apa orang kata ni dia takkan benar punya. Macam mana boleh jadi benar? Dia tak tahu. Orang benar ni dia tahu semua. Mana ada orang tahu semua? Yang tahu semua siapa? Allah. Jadi Allah pun cakap benar. Lain tak ada benar. Kita dengar je lah, benar tak ada. Jadi kita nak ikut cakap orang, mesti rosaknya. Apalagi kita nak ikut cakap orang yang macam Karl Marx, komunis. Karl Marx tu menulis sistem komunis, demokrasi. Ni semua orang punya buat ni. Kan? Kita ya nak ikut demokrasi ni. Oh ya. Ini tak demokratik ni. Siapa buat sistem demokrasi tu? Manusia ni dia tak tahu sebenarnya. Kita tak nak ikut apa yang Allah cakap. Allah tu yang maha tahu. Kita orang Islam yang mengucap kalimah pun tak tahu Allah tahu. Kita ni semua mengucap kalimah kan kat Malaysia ni. Almost lah. Bukan semua lah. Kita maknanya bila mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada yang tahu melainkan Allah sebenarnya. La ilaha illallah tu tiada yang tahu melainkan Allah. Tapi kita tahu. Saya tahu juga. Macam Rashidi, saya tahu juga. Allah tahu betul. Dia tak dapat mengaku, tak nak mengaku Allah tak tahu kan. Dia tahu. Tapi saya tahu juga. Itu tak boleh. Dia sebab itu dia mula tiada yang tahu melainkan Allah. Tak boleh cakap Allah tahu, saya tahu juga, tak ada. Contoh hang tahu apa? Aku tahu. Orang Kedah ni banyak riak lah. Hang tahu apa? Aku tahu. Aku tahu. Tak boleh cakap macam tu kan? Cakap macam tu berdosa. Hari ni kita cakap, kita ingat, oh, saya kalau menipu je kat orang saya berdosa. Itu menipulah cakap saya tahu. Sebenarnya kita tak tahu, kita cakap kita tahu. Menipu tak tu? Menipu Allah, menipu orang. Halus tuan. Sebab itu banyak percakapan ni dosa. Melainkan kata Nabi, percakapan mengajak kepada kebaikan. Mengajak kebaikan ni mengajak kepada kalimah kan. Tiada yang tahu melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada yang beri faedah melainkan Allah, tiada yang beri bahaya melainkan Allah, tiada yang beri baik buruk melainkan Allah. Tiada yang bagi saya boleh bayan ni melainkan Allah. Allah kata, aku Tuhan yang mengajar manusia bayan. Aku Tuhan yang mengajar manusia bayan. Kamu tahu bayan? Dan tu, kenapa kamu tak tahu? Allah tak ajar. Kenapa Amir tak tahu? Allah ajar. Siapa patut dipuji? Tapi orang tak puji Allah, puji orang yang bayan. Betul tak? Last, orang bayan dapat riak. Dia pun lupa nak cakap. Tiada yang tahu melainkan Allah, tiada yang berkuasa. Dia pun tak buat gash. Bila gash pun ajak orang pergi masjid aja. Ajak orang keluar. Tak ada ajak kepada ingatkan dia tentang kalimah. Tak ada. Di mana nak ingat? Jadi suka bayan ni, suka orang puji. Bagi bayan ni,
Kalau bagi bayan masa keluar 3 hari tu tak apa-apa lah. Bayan markas ni. Semua kalau dah sampai tahap diberi bayan markas tu, okay, level top lah. Itu markas Siptaling. Kau markas Nizamuddin? Markas Raibin? Oh. Kamu ada? Bagi bayan kat markas Raibin? Ha? Dia orang sampai hari ni ingat. Malaysia ni orang pertama bayan kat Raibin ni Nasuha ni. Asar, bayan asar. Di Bangladesh ada juga saya bayan. Tapi tak glamour lah kan Bangladesh yang kakril kan. Raibin saya tak pernah. Amin Nizamuddin saya tak pernah. Oh, bukan senang dapat bayan tu kan. Kalau diputar bayan, oh ini buzuk ni, ini ya. Itu yang kita suka tu. Tapi apa yang pekerjaan paling bagus lagi? Bukan bayan. Pergi rumah ke rumah macam Nabi kan. Ajak orang kepada kalimah, itu yang paling tinggi. Tapi kita suka bayan, suka diberi bayan, mau bayan. Suruh kat Bukit Canggang. Dia orang tak suka aku bayan. Jadi semua nak suka bayan. Yang tak tahu bayan pun bayan. Kalau awak tahu bayan, betul bayan awak, bolehlah juga. Ini bayan ni je buat dosa. Kenapa tak buat dosa? Cakap yang tak betul. Sebab itu dia orang kata kamu bayan 6 perkara je. Itu pun tak betul. Perkara pertama, kita hendaklah masukkan kalimah la ilaha illallah dalam hati dan keluarkan kebesaran makhluk. Itu tak betul ayat tu. Kita hendaklah. Maknanya yang berkuasa masukkan kita. Yang berkuasa mengeluarkannya kita. Betul? Ada. Cakap itu pun tak betul. Macam mana tak apa? Jadi kita tak boleh suruh sesiapa je bayan suka-suka. Kita hari ni nak melatih orang supaya pandai bayan. Bagus bayan. Dakwah maknanya di rumah-rumah, di jalan-jalan, kaki jalan. Itu dakwah, ajak orang bukan Islam mengucapkan kalimah. Orang Islam kita tak ada dakwah dia, kita ingatkan dia supaya dakwah. Kita tak sudah ajak ucap kalimah, kita ingatkan dia tentang kalimah yang dia telah ucap. Dan ajak dia buat kerja dakwah. Yang kita kena dakwah orang bukan Islam. Itu yang kita tak buat. Lepas tu mau dipanggil orang dakwah je. Orang tabligh. Nak dipanggil orang tabligh, ya orang tabligh. Tabligh pun tak ada, dakwah pun tak ada, dekat pun tak ada lagi dakwah. Jadi itulah yang kita ni suka dipanggil orang baik sebenarnya. Suka dipuji. Kita nak tahu orang tu baik, kita tengok berapa ramai suka dia. How much like? Dalam Facebook tu, like berapa? Follower. Like dekat 1000. Itu baiklah. Like 10 tak baik. Itu tak kena. Manusia ni tak tahu. 1 tak tahu, 1000 pun tak tahu. Yang tahu Allah je. Yang benar ni perkataan Allah dalam Quran tu. Itu pun tak faham. Sebab apa tak faham? Buta mata hati. Kita hari ni tak boleh. Kita boleh tengok huruf Quran tu, boleh baca dia. Tapi faham tak boleh. Sebab buta mata hati. Buta mata hati ni mana tak ada cahaya. Buta. Buta mana tak ada cahaya. Hati tu apa? Kepercayaan. Bukan hati ni kat sini. Ada orang dia kata kita zikir, kita kena buang kebesaran makhluk dekat hati dan masukkan Allah. Jadi macam ni kita nak zikir, la ilaha illallah. Bukan hati sini. Jadi tafsiran tu tak kena. Nak keluarkan kebesaran makhluk ni bukan dengan kepala punya la ilaha. Itu buang. La ilaha. Tiada yang berkuasa illallah. Itu tak jadi kan. Hati kan kat sini. Jadi mereka sekarang ni berzikir beria-ria. Kuat-kuat. Beria illallah, illallah, illallah. Bukan salah cakap tu. Lepas tu Allah, Allah. Dah. Saya pun buat juga zikir tu dulu.
Sekarang tak buat dah. Saya tak. Bukan saya kata saya marah hari yang buat. Kau nak buat lah. Benda pun bukan haram. Tapi dia makruh. Sebab Nabi tak buat. Allah. Bukit Canggang tu. Sibuk. Konon itulah yang boleh kalimah masuk. Kalimah tak boleh masuk macam tu. Yang masukkannya bukan kita, Allah. Allah masukkan kita bila cakap kalimah macam cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lorong-lorong, di jalan-jalan jumpa orang yang tak mau mengucap. Yang akan buat jahat, bukan jahat lah, yang buat benda tak baik. Dia tak suka. Lepas tu kita ajak dia. Marah tak dia? Lepas tu kita bukan marah dia balik macam Rashidi. Kita buat baik kat dia. Itu namanya mengajak dengan sabar. Dia terima kasih, minta maaf pakcik. Bukan pakcik, minta maaf lah pakcik. Jangan marah saya. Pakcik nak apa hari ni? Pakcik nak duit. Nak? Duit nak? Tapi salah sendiri tak buat macam tu. Jadi bila tak buat kerja ni dengan sabar, Allah tak buat kalimah tu masuk. Itu yang kita nak tu. Bila kita buat dengan sabar. Jadi kalau nak jumpa orang baik-baik aja, mana kita dapat sabar. Sebab itu kita nak jumpa semua orang. Kita nak jumpa orang bukan Islam, bukan yang baik-baik je, gang-gang. Bukanlah kita nak pilih, tapi kita mau pergi setiap orang tanpa kira ni siapa. Oh, ini sesuai untuk saya. Yang ni ni tak sesuai. Dipanggil munasib. Mana munasibnya? Semua rumah kita mau pergi. Yang belum Islam kita mau ajak dia ucap. Dia baik ke tidak? Kalau dia dah nak pukul kita dan kita dah nak takut dan banyak kali dah jumpa. Kalau ada perintah, kita hanya doa untuk dia, doa. Tapi mula-mula tak ada, kita tak tahu dia tu tak baik. Dia nak try. Begitu orang Islam. Ini kita mesyuarat beria. Ini orang nak jumpa, siapa sesuai. Ini orang nak jumpa, siapa sesuai. Dakwah bukan buat kerja macam tu. Dakwah ni macam Nabi-Nabi, dia tak kira sesuai. Semua mau jumpa. Namanya umumiat. Macam Faizul, kan? Baik Faizul kan? Ustaz Faizul. Ustaz Faizul kan? Waktu Covid dia pergi, waktu Covid tu pergi gash. Waktu Covid kita tak pergi jumpa orang, cuma doa saja. Sebab kita dilarang untuk bersalam, bercakap dekat-dekat. Sekarang dah boleh dah. Jadi kita mau pergi siap rumah je. Walaupun doa je. Tapi waktu tak Covid ni, kita kena cakap. Semua rumah kena ketuk 3 kali. Dan bagi salam. Islam atau tak Islam. Orang semua sama. Semua hamba Allah. Mana boleh kita cakap ini orang tak boleh, ini orang boleh, tak boleh. Paling kurang kita doa lah. Kalau kita takut sangat dengan dia ni, kita dah tahu dia ni memang, aku kalau buka ni kepala aku kena ketuk kan. Doa dalam apa. Maknanya mencegah dengan hati kan. Tapi yang baiknya kita menahan lah. Kekasaran dia tu dengan kelembutan. Keburukan dia tu dengan kebaikan. Itu kalau Allah, benda ni berat. Balas buruk dengan baik. Berat. Melainkan mereka yang sabar. Maknanya bila kita buat ni, kita dapat sabar. Bila dapat sabar, namanya dapat iman tuan. Rashidi tak dapat. Dia patut menyesal tak ikut cakap kan dari dulu lagi. Mana buat kerja lama 20 tahun pun tak mau ikut cakap. Boleh jadi. Tak boleh jadi. Kita masak nasi tak mau ikut cara betul. Sampai bila pun nasi tak betul. Jadi kita kena buat kerja ni dengan betul. Betul tu maknanya cara Muhammad SAW, cara yang Allah bagi tahu. Nabi SAW di Taif. Malaikat yang tu pun kesian dekat dia. Tengok dia baling-baling. Mau himpit geng kaum Taif ni. Nabi tak mau. Nabi kata bukan perintah Allah. Ada perintah Allah? Tak ada kata mereka. Mereka Allah tak suruh. Tak apa. Doa saja. Ada. Itulah dia kena doa. Doa pula doa baik.
Jadi baru kita dapat sabar. Ini orang tak nak. Ini saya tak mau buat. Saya tak mau buat kerja dakwah ni. Ini yang saya tak mau ni. Yang ni. Tamu ustaz-ustaz lah. Ustaz-ustaz, orang yang tinggi-tinggi sikit kan. Yang terkenal sebagai orang baik. Tiba-tiba nak jumpa dia orang ni. Saya memang panas lah. Saya penceramah kat masjid. Saya pergi jumpa dia. Dia cakap, hang nak apa? Datang rumah saya ni, hang nak apa? Uish, berderu ustaz yang bayan dekat masjid. Dia banyak tempat belajar agama. Berceramah sana sini, saya tiba. Ini orang. Apa datang? Pergi jumpa orang lain. Jangan jumpa saya. Jumpa orang budak-budak dekat Padang tu. Diam. Maaf cik. Ada macam tu. Kalau Rasidi dan Jumat, hang tu apa? Itu tak boleh. Jadi kerja dakwah ni, kerja nak dapat iman, nak dapat sabar. Kita tak mau buat itu, sabar tak dapat. Baru kita boleh tulis banyak kali sabar. Sabar, 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 zikir. Sabar, 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 sabar. Boleh jadi sabar? Tak boleh. Macam itu Allah, Allah, Allah. Tak boleh masuk kan? Saya bukan nak suruh tuan berhenti. Tuan nak seronok buat, buatlah. Tapi takkan dapat masuk. Nak masukkan ni Allah. Allah nak masukkan, kita kena balas buruk dengan baik. Buat kerja apa? Kerja mengajak manusia kepada Allah. Bila kita dapat buat waktu gas macam ni, waktu lain pun kita dapat buatlah. Enak. Orang tak bayar hutang kat kita, kita sabar. Sabar, jangan balas buruk kat dia. Minta hutang je. Dia tak nak bayar, Allah yang buat dia tak nak bayar kan? Dia boleh bayar ke kalau Allah tak mau buat dia bayar? Boleh. Jadi hari ni kalau orang Allah nak buat kita susah, tak ada orang nak bayar hutang je. Banyak hutang. Pening je. Dia orang tak mau bayar. Allah buat dia tak mau bayar. Sekali kita jadi baik, Allah suka kita, semua dia orang datang bayar. Hari ni kita tak ingat Allah buat dia orang bayar. Kita ingat kita boleh buat dia bayar. Hantar macam-macam orang, kaki pukul lah. Itu jadi rosak lah. Sebab kita nak sangat orang bayar. Kita tak boleh buat orang bayar tuan. Tak ada siapa boleh bagi kita apa kita nak melainkan Allah. Betul? Boleh? Boleh. Hari ni 3,600 saya dah hilang. Saya tak kerja dekat BMIC lagi. Saya boleh dapat lagi 3,600. Bukan BMIC bagi, Allah buat orang lain bagilah. Saya tak ada pencen. Tapi yang bagi duit saya bukan orang, bukan pejabat, Allah. Jadi Allah tukarlah. Dari tangan ni ke tangan ni, tangan ni. Yang bagi sama je, Allah Ta'ala. Bukannya tukar-tukar orang, tukar-tukar bagilah. Jadi sekarang BMIC tu dulu Allah guna saya. Kerja 3 jam seminggu je. 3,600. Ada mana sabar? 3 jam seminggu, tak sampai pun kadang. Ada masa hal saya panjang lah. Kalau tak ada. Yang bagi tu bukan saya punya ini sebenarnya. Yang betulnya nampak kat depan dia bagi. Sebenarnya Allah. Sekarang dia tak nak bagi lagi. Dah habis lah. Kerja saya pun dah habis kat English College tu. Untuk dapatkan accreditation tu dah habis. Jadi saya berhenti lah. Dan dia berhentikanlah saya. Saya pun tak nak kerja lagi dah. Tapi saya boleh dapat benda tu dengan melalui orang lain lah. Jadi saya dapat saya punya partner dekat Mesir. Dia ada bisnes besar. Saya director company tu. Sebab masa dia kat sini, dia orang Mesir. Saya dia ambil jadi director. Sekarang saya kata, kau bagilah aku duit 3,600 sebulan. Kan? Yang itu ada juga 3 jam seminggu kerja. Ini tak ada kerja. Duduk je. Yang buat dia boleh bagi siapa? Allah. Jadi sebab itu kita jangan minta kat dia, lepas tu berhenti je. Minta kat Allah, apa minta kat dia. Apa benda pun dia punya prosedur macam. Pertama minta kat Allah, lepas tu baru minta kat orang. Minta kat orang tu nama syariat. Kita jangan diam, minta kat Allah diam. Tak apa. Minta juga, tapi bukan yakin dia bagi. Allah. Macam itulah, kita minta hutang, minta. Tapi bukan yakin dia bagi.
Kalau macam inilah semua orang, ada tak gaduh? Alung-alung ada tak? Tak ada je. Sekarang ni alung semua tu. Semua orang yang yakin dia boleh buat orang bayar. Habis orang yang pinjam duit dengan alung. Kena pukul, kena itu semua. Tak ada siapa boleh buat orang bayar kita, bagi kita duit apa kita nak, apa pun, melainkan Allah. Tiada yang bagi melainkan Allah. Tiada yang buat melainkan Allah. Itu kita semua selalu cakap dalam Gash. Ulang kali cakap ni dengan niat, bukan nak dapat iman. Niat nak sukakan Allah, Allah suka Allah masukkan. Bila Allah masukkan, hilanglah keburukan. Bukan illallah Allah boleh masuk. Jadi berzikir ni amalan, bukan amalan tak baik, amalan baik. Tapi kalau nak kuat, iman jadi kuat, tak boleh buat ni. Kita buat juga, tapi kalau nak iman kuat bukan ini. Semayang tak boleh iman kuat. Puasa tak boleh buat iman kuat. Kita boleh tak puasa ke? Tak. Tapi bila kita iman kuat, kita puasa untuk sukakan. Tapi kalau kita iman lemah, kita puasa untuk badan kurus. Sebab orang lain puasa. Kalau kita iman kuat, kita berzikir untuk sukakan Allah. Itu memang berzikir ni perintah Allah je. Macam mana puasa, kita kena subhanallah, alhamdulillah. Berzikir yang sebenarnya, ingat Allah ni, kalau kita nak tahu kita orang yang berzikir, bila pun ingat Allah. Maksudnya bila kita pegang steering terus ingat Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kerana perintah Allah untuk segala, Bismillahirrahmanirrahim. Ada kamu buat semua tu? Orang yang berzikir tu ada? Pegang steering je ingat, ada? Tak ada. Yang berzikir banyak-banyak pun tu tak ada. Maknanya kamu tak ingat Allah. Ingat masa pegang tasbih je, itu pun tak boleh ingat. Nak tahu ingat ni bila makan apa? Hari ni kamu makan, ingat doa makan. Ada yang tak ada ingat. Bila berak, masuk tandas, ada ingat. Bila bersetubuh, lagi tak ingat. Bersetubuh dengan bini Rashidi. Yang Rashidi ingat, sedap. Rashidi? Ada ingat Allah? Tak ingat. Ada. Bila saya ingatkan dia, baru dia pergi. Kau ingat. Dia nak. Masa tak diingat, mana boleh? Mana kita tu tak ada zikir sebenarnya. Kita tak ada zikir sebab hati ni tak ingat Allah. Hati tu Allah tak ada. Dia tak bercahaya. Macam kita hati buta, baca Quran tak boleh nampak. Nampak kebenaran tak nampak. Boleh baca huruf boleh, tapi faham tak boleh. Sebab mata hati buta. Jadi sebenarnya nak kuatkan iman ni, tak boleh banyak zikir, banyak semayang, banyak baca Quran, banyak sedekah. Tak boleh. Tak faham. Yang itu kita semua tak mau buat. Nak zikir banyak, nak puasa banyak, nak semayang banyak, itu kita mau banyak. Yang mana iman tak boleh jadi kuat. Nak iman kuat, mau buat kerja Nabi Muhammad SAW, dan bukan Muhammad je, semua Nabi-Nabi. Dan kerja tu bukan kerja diberi pada Nabi je. Kata Nabi ni kerja aku dan kerja kamu semua yang ikut aku. Dan itu Quran ada tapi tak mau ikut. Sebab apa? Letih, penat, malas, tak ada masa. Macam-macam alasan kita bagi hanya untuk belum masa lagi. Macam orang tabligh tak nak dakwah bukan Islam. Belum masa lagi. Kita tak nak dakwah, dia kata. Dia orang kata kita bukan tak nak dakwah, belum masa. Itu semua alasan untuk tidak buat. Alasan tu takkan diterimanya. Alasan macam tabligh belum masa lagi, ini hikmah elders, ini semua tak boleh diterima. Perintah yang Allah bagi ni mesti dibuat. Apa keadaan? Bila Allah bagi perintah, it has to be done and obeyed. Tak boleh bagi alasan apa pun. Siapa memberi alasan ni adalah usaha untuk tidak buat. To give excuses, dalam bahasa Inggeris lah, is an act of non-performance. To give excuses.
tak nak lah. Macam Yazid dia tak nak urut saya. Saya baru accident tadi. Dia kata badan sakit. Amir Sab minta izin dia. Saya tak mau. Saya tahu, okey, saya bilang. Itu excuse tu semua sebab tak mau buat lah. Asbab tak mau buat khidmat kat saya, iman pun turun. Lepas tu satu kali merokok. Lama tak merokok, Yazid. Lama. Dia dulu kaki rokok. Lama dah berhenti. Sejak buat. Bau ni siapa ajar dia? Bau ni teringat pula nak buat isap rokok. Ya, Sufian apa ni? Selamat lalu dekat tangga. Bau rokok, siapa merokok sini? Takkan Hanzalah tak? Lepas tu satu hari saya tanya Allah, iman Yazid turun. 20 turun. Dari 65 ke 45. Saya kata, apa kau buat? Kata, merokok sebatang. Sebatang punya rokok, iman saya turun. Cakap salah, iman turun tuan. Saya buat, dah turun lah. Ya, bukannya jadi nak turun iman ni bukan senang, bukan susah, senang sangat. Nak naik iman susah. Nak naik iman ni sangat payah. Kalau nak turun senang. Cakap yang buruk. Cakap ni kadang kita tak tahu salah. A sampai Z, pagi sampai malam salah. Mana ada iman? Lepas tu kerja dakwah tak buat. Semayang aja. Lepas tu semayang jadilah tak khusyuk. Tak adalah buat untuk suka Allah. Iman tak kuat, buatlah untuk dapat pahala. Konon banyak sangat amal, tapi semua tak diterima. Nak buat apa? Allah SWT mahu amal yang suci, yang tidak dinodai, yang dibuat dengan ikhlas untuk dia. Kita takkan dapat ikhlas melainkan iman kita tinggi. Sebab itu kita kena buat gas hari-hari. Macam Nabi SAW. Cuti, mati saja. Dia semua tak nak dengar cakap saya ni. Dia kata ini nasihat, cuti mati saja. Kita ketawakan dia. Ini dah viral sekarang ni. Cuti mati saja. Dia bukan untuk di-viralkan aja. Maksud cuti mati ni fardu je. Mana boleh cuti kalau sunat muakkad bolehlah cuti. Kalau perintah sunat muakkad bolehlah cuti. Sunat tidak muakkad lagi banyak cuti. Tapi yang ini bukan sunat muakkadnya, ini fardu kifayah dan fardu ain. Kerja tempatan tu fardu ain. Itu memang tak boleh tinggal. Keluar boleh disuruh, tak boleh bila sakit. Dan juga duit tak ada. Jangan hutang tapi niat tak nak bayar, tak mau. Ambil hutang, saya nak keluar ni hutang, tapi tak nak bayar. Itu sama macam tak keluar dengan harta sendiri lah. Ambil duit bini. Itu termasuk bukan duit kita. Dia orang menyangka duit bini tu duit saya juga. Jadi saya pun dah keluar 4 bulan dengan duit bini. Macam Mazri. Bini dia hutangkan dia. So nampaklah dia keluar 4 bulan. Di mana nak iman kuat? Kita kena korban harta diri. Tak boleh pakai duit bini, tak boleh pakai duit pakcik. Duit sendiri yang dikerja, yang kita usaha, yang kita sangat sayang, kasih. Barulah cinta duit hilang. Kalau pakai duit bini, mana cinta duit hilang? Lepas tu kita pergi pula, bukan hanya kita duit. Bini yang tinggal mesti mau bagi duit. Untuk dia punya keperluan lah. Janganlah untuk 4 bulan bagi dia RM200 je. Saya berapa? 100. 4 bulan, RM4,000. Umpamalah kalau cost of living 100 saya, RM50. Jadi tuan bapa sekalian yang mulia, inilah kerja. Sebenarnya baik untuk kita, kerja Nabi ni. Tapi kita tak suka. Bukan mana kita boleh tak buat. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita nak buat. Mau ke, tak mau ke, malas ke, tak ada alasan. Tak sedap ke? Tak ada alasan. Because tak boleh bagi alasan. Macam Yazid baru ni, dia tak mau urut saya. Sebab dia dapat accident. Sebenarnya dia bukan dia excuse saja. Giving excuse ni alasan tak nak buat. Benar. Jadi bila kita tak nak urut Amir Sab, kan, tentulah Allah tak suka. Betul tak? Macam Rashidi. Tak suka. Tengok aja saya. Okey, guys.